As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني اشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung pengajian kitab Idaman Penuntut. Muka surat 7 Rumi. Kita membahaskan fardu wudu yang pertama. Muka surat 18 Jawi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dari itu tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka, umpama berniat ketika membasuh tapak tangan, atau ketika berkumur, atau ketika menyedut air ke hidung, kemudian terputus niat tu. Kita sambung pengajian kita baru ni beberapa hari lepas. Masuk kita kepada niat uduk, yang mana uduk ada 6 fardu yang perlu dilaksanakan untuk sah wuduk tu. Yang pertama sekali niat. Niat di awal membasuh anggota. Kita dah bahas sebelum ni. Yang mana ketika air kena kat muka tu, maka niatlah wuduk. Soalan dia bukan di situ. Situ semua orang dah tahu. Soalan dia macam mana dengan niat ketika kita membasuh tangan, masuk air dalam mulut, masuk air dalam hidung. Itu soalannya. Sebab dia adalah sunat wuduk. Oleh kerana dia adalah sunat wuduk, sunat wuduk ni dia berlaku dalam wuduk. Sunat sembahyang berlaku dalam sembahyang. Gitulah. Macam mana buat sunat-sunat wuduk sedangkan belum berwuduk? Kerana bermula wuduk tu apabila air kena muka disertakan dengan niat. Kadang-kadang kita tak pernah terfikir pun. Jika tak kena gaya, kita koma, kita basuh tangan, masuk air dalam hidung, baca bismillah, tak dapat pahala. Tak dapat pahala sunat wuduk. Hanya dapat pahala umum. Dapat pahala baca bismillah, dapat pahala membersihkan mulut, membersihkan hidung, dapatlah pahala tu. Tapi tujuan kita sebenarnya nak wuduk. Bukan saja-saja nak cakap bismillah sekarang boleh. Bukan dekat depan pipe tu. Itu tujuan kita. Tapi macam mana pun atas sebab-sebab tertentu tak dapat pahala, rugilah kita. Sebab apa? Sebab kita belum berwuduk lagi waktu tu ketika basuh tangan, ketika basuh tangan, ketika koma, masa tu belum wuduk lagi. Wuduk bermula apabila air kena kat muka dan niat. Macam tu juga dalam sembahyang kita. Dalam sembahyang berlaku perkara-perkara sunat, tak perlu buat apa, memang jadi sendiri. Kita baca subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, kita baca doa iftitah, semua yang kita baca sunat-sunat dalam sembahyang. Sebab sembahyang itu telah berlaku, iaitu lepas takbiratul ihram. Maka tak perlu fikir apalah, nak fikir apa benda je, terus jelah buat yang sunat. Sebab sedang melakukan sembahyang tu. Tapi macam mana dengan
ibadah yang kita baca, yang kita buat sebelum takbir, itu belum sembahyang lagi. Bila macam tu, dia ada hukum lain hukum. Dia tak boleh main tiba-tiba duduk dekat saf, Astaghfirullahalazim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, usalli. Dia tak memadai sekadar begitu. Kalau buat juga macam mana? Dapatlah pahala baca Quran Qul a'udzu birabbin nas tu, dapatlah. Tapi tujuan kita baca kerana sunat sembahyang. Dapat tak pahala sunat sembahyang? Dia berbeza pahala sunat sembahyang dengan pahala bacaan Quran ke lain. Sebab dia belum lagi sembahyang. Tapi ketika dah takbir, doa iftitah, tak payah niat apa, baca terus je lah. Sebab dalam sembahyang dia ada. Yang dalam kitab kita kata cantik juga. Dia kata kat situ mesti ada niat. Mari kita tengok, kita baca. Dan dari itu tidak memadai, tak boleh, tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Malah kalau buat wuduk, tak sah wuduk dia. Jika dilakukan niat dia lebih dahulu sebelum daripada muka. Sebelum air kena muka, dia niat wuduk dah, tak memadai. Sebab kita pun tahu apabila air kena di muka, niat waktu tu yang kita ada bahas. Siapa dah tanya, saya tengok kat sana, orang sana tanya saya tengok siapa, dia kata niat pun tak ke, dah duduk dekat nak ni, niat lah tu. Maka kita jawab agak panjang juga hari tu. Niat dalam mazhab Syafi'i, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Buat maksud niat-niat tu, buat berserta dengan ada niat di situ, barulah namanya bermula ibadah tu. Kalau belum bermula ibadah tu, niatlah macam mana pun tak kira. Tak sama dengan mazhab lain, kerana kita bahagikan niat tu kepada 5 peringkat. Yang lepas lah, baru je 2-3 hari lepas. Jadi ketika berniat sebelum, niat wuduk sebelum daripada air kena muka, tak sah niat wuduk tu, tak sah. Dia kata kat sini, muka umpama berniat ketika membasuh tapak tangan. Ni kita biasa gitu, masa basuh tangan tu kita niat apa? Ni basuh yang ni mula-mula kan, batu koma kan, niat apa? Ada orang dia niat wuduk dah, tak memadai. Tak memadai maksudnya tak sah. Ada orang dia basuh niat apa? Ketika dia koma, apa dia niat? Ada orang dia kosong bahasa ni dia panggil itlaq, ataupun bahasa kita dia panggil tak ada apa-apa, kosong. Tak dapat apa-apa juga. Habis tu dia basuh tangan, dapatlah pahala membersihkan tangan, tapi tak dapat pahala sunat wuduk sebab kosong, ataupun sebab dia niat wuduk awal-awal, tak boleh juga sebab wuduk ketika kat muka. Dia nak beritahu ni. Atau ketika berkoma, masa koma tu, masa tu dia niat wuduk, tak memadai sebab wuduk air kena kat muka. Apa lagi bagi contoh? Atau ketika menyedut air ke hidung, dia panggil istinsyaq, air masuk hidung. Dan keluarkan air dekat hidung, dia panggil istinsar. Dekat-dekat je, syaq dengan sar, air keluar kat hidung. Dua-dua tu dapat pahala. Masuk air dalam hidung dapat pahala, keluarkan air daripada hidung pun dapat pahala. Masuk air dalam mulut dapat pahala. Buat gitu, apa dia panggil? Koma gitu dia pun dapat pahala, buang pun dapat pahala. Kalau masuk air dalam mulut, buat ini dapat 2 pahala. Lepas tu tak keluar-keluar, telan terus, dapat 2 pahala je. Kalau buat keluar balik, dapat 3 pahala. Pahala apa? Pahala sunat wuduk. Sekarang ni dia buat apa? Dia niat tak? Dia tak niat, maka tak dapat pahala tu. Dia niat wuduk, tak dapat juga, tak sah juga, sebab wuduk mesti air kena muka, bukan ketika koma. Gitu, tak boleh. Kemudian terputus niat itu. Lepas tu niat tu putus, maksudnya ketika dia niat saja aku ambil wuduk tu lah, dalam hati dia sup lintas. Lepas tu basuh muka, tak niat dah, maka tak sah wuduk dia. Dia mesti qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Innamal a'malu binniyat. Yang sisi kita tu panjang, kita tu. Maksud dengan niat tu apa? Jadi lepas tu terputus. Maksud terputus macam kita duduk sembahyang lah. Sembahyang kan, Allahu akbar. Lepas tu kita baca doa iftitah, baca Fatihah. Ada lagi tak niat? Mana ada dah. Niat masa Allah, masa tu je niat. Tak ada dah lepas pada tu. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Dengan syarat jangan ada niat lain yang perenggan atas tu. Jadi ketika ambil wuduk pun gitu jugalah. Ketika koma, ketika basuh tangan dengan niat wuduk,
Ketika komo, basuh air dalam hidung, basuh muka, tak ada wuduk, tak ada niat dah. Maka jika begitu, tak sah. Okay, dia kata kat sini, sambung. Tetapi sekiranya berkekalan niat itu, sehingga membasuh sebahagian daripada muka, memadailah niat itu, malahan itu yang afdalnya. Itu pula yang afdal. Ketika basuh tangan tu, niat wuduk dah. Tapi niat tu sentiasa ada. Ketika niat wuduk masih ada lagi. Masuk air dalam hidung, niat wuduk masih ada lagi. Basuh muka, niat wuduk masih ada lagi. Lepas pada tu tak ada niat wuduk pun tak apa dah lah. Yang kita nak ketika basuh muka tu. Cuma boleh ke ataupun ada ke kita basuh tangan, aku tengah wuduk ni, aku berwuduk, wuduk. Kena ada selalu. Itu yang afdal. Ataupun boleh buat satu cara lagi. Ketika basuh tangan, niat ini sunat wuduk. Sahaja aku buat sunat wuduk, bukan wuduk, sunat wuduk. Masuk dalam mulut, masuk air dalam hidung. Kemudian masuk kat dekat muka, sahaja aku berwuduk. Masa air kena kat muka. Jika kita buat begitu, barulah dapat pahala sunat wuduk dan dapat dan sah wuduk. Tapi kalau basuh tangan, niat sahaja aku wuduk, lepas tu niat tu dah kosong, dan kepala tak ada apa-apa dah. Komo, basuh muka tanpa niat apa-apa dah, tak sah. Tu dia beritahu. Yang terbaik paling afdal, niat wuduk dan niat tu berterusan. Komo masih lagi niat wuduk, masuk air dalam hidung masih lagi baca bismillah, masih lagi niat wuduk. Basuh muka masih lagi niat wuduk. Lepas tu stop lah. Kalau nak stop, kalau nak teruskan silakan lah, sampai basuh kaki. Tu dia bagi tahu. Oh, itu niat, dia tak panggil niat. Betul, saya faham, tapi dia tak panggil istilah niat, dia panggil doa. Doa wuduk. Imam Ghazali, kebanyakan para ulama dia tak ada sebut dalam kitab dia. Tapi Imam Ghazali dia special. Kan dia kan tasawuf sikit kan. Jadi bukan tasawuf sikit lah, tasawuf banyak. Dia lebih kepada tasawuf. Asalnya Imam Ghazali ni ahli fiqh. Asalnya Imam Ghazali ni ahli fiqh. Dia buat fiqh masya-Allah. Ada satu hari, boleh juga saya nak selit ni, saya nak ni. Pada satu hari dia semayang belakang adik dia. Nama adik dia Syekh Ahmad. Adik dia bukan belakang. Tak, dia jadi imam, adik dia jadi makmum. Dia jadi imam, adik dia jadi makmum. Masa tengah semayang, adik dia mufaraqah. Mufaraqah semayang. Lepas tu dia mengadu kat mak dia. Imam Ghazali mengadu kat mak dia. Padahal Imam Ghazali tu dia imam qadhi besar, mufti kot kalau bahasa sekarang ni. Tiba-tiba adik dia biasa je pergi mufaraqah. Apa salah aku? Rupa-rupanya adik dia nampak kepala Imam Ghazali berdarah. Maka mufaraqah, batal lah bang, berdarah kepala. Rupa-rupanya Imam Ghazali ketika sembahyang tu dia sedang karang kitab fiqh. Masa tu dia ahli fiqh. Dia sedang karang kitab fiqh. Waktu tu karangan dia tu tajuk dia bab haid. Bab haid, bab istihadah. Kisah ni saya ada cerita dalam kitab yang saya karang. Jadi hari tu saya dah jemput sekali dah. Maghrib kali nak kena jemput, sebab lepas ni kita tak jumpa sehingga dekat-dekat puasa lagi 2 hari. Itu pun kalau ada lagi 2 hari nak puasa. Cik silap batal yang tu. Di sini jumpa balik. Tak jumpa dah lepas ni. Pada 11 bulan 3 ni saya ada karang satu kitab fiqh wanita bab haid, nifas dan istihadah. Saya akan buat pelancaran launch dia dekat Hotel Mandurah Berserah pada 11 bulan 3, lebih kurang dalam 2 minggu lagi. Pada 9 pagi tu minta boleh datang untuk dapatkan kitab, buat pelancaran kat situ. Dan siapa nak masuk daurah pun ada lah sampai ke petang daurah tu. Tapi kalau nak setakat dapat kitab tu datang lah. Jadi yang ada ni jemput lah, sama ada muslimin ke muslimat ke, jemput dapatkan kitab atau jemput masuk daurah. Pada 11 bulan 3, tanda takut lupa nanti. Saya karang sendiri kitab tu. Nanti pada pagi tu boleh dapatkan. Okey. Saya ada cerita kisah ni dalam kitab saya tu. Bahasa Rumi bukan bahasa Jawi, bahasa Rumi. Bahasa pula bahasa biasa moden, bukan bahasa lama kan, bahasa biasa je. Bila budak tu dia pelik dengan adik dia ni, Syekh Ahmad. Dia pelik. Bahawasanya macam mana adik dia orang biasa je, tapi boleh istilah kita panggil kasyaf lah, terangkat hijab.
Nampak apa yang Imam Ghazali tengah fikir? Susahnya bab haid ni. Sampai terfikir-fikir. Imam besar tu. Terfikir-fikir dalam sembahyang. Akhir sekali dia kata, kau belajar kat mana, dek? Macam tu lah kot. Belajar kat sini. Dia pergi jumpa tok guru adik dia ni. Rupa-rupanya dia teringat. Tok guru adik dia ni pernah dia pergi ke pekan, Imam Ghazali pergi pekan. Pakat-pakat orang jumpa nak bagi hadiah apa semua. Dia orang apa mufti besar ataupun qadhi besar waktu tu. Ada seorang tua ni, dia lap di kasut. Tuan, saya lap kasut tuan. Itu tok guru adik dia. Tok guru tasawuf. Akhir sekali dia kata dia nak belajar, dan selepas pada tu dia menjadi ulama tasawuf sampai sekarang. Orang pakai tasawuf dia. Tu cerita ringkas. Cerita panjang dapatkan kitab lah. Cerita panjang dapatkan kitab. Okey. Jadi dia agak tasawuf sikit. Jadi dia kata ketika berwuduk, setiap kali membasuh tangan, muka dulu lah, muka, tangan, masa qoma, masa masak air dalam hidung, masa basuh tangan ni tak ada doa tu. Masa air masuk dalam mulut ada, masuk air dalam hidung ada, basuh muka ada, basuh tangan ni ada, sapu kepala ada, basuh kaki ada. Dan Imam Ghazali tambah sapu telinga dengan ni. Ingat tak dulu? Orang dulu je buat. Saya perhati dulu ada orang buat. Dia lepas dia ambil uduk, dia lepas dia telinga, lepas tu dia buat belakang, dia gosok 3 kali. Itu Imam Ghazali tu. Imam-imam lain tak ada, Imam Ghazali je. Dia special sikit. Sebab dia dulu ahli fiqh, kemudian bertukar jadi ahli tasawuf. Dah orang tak kenal dah dia ahli fiqh. Kenal ahli fiqh ni Imam Syafi'i, tapi Imam Ghazali ni bawah lagi. Kalau Imam Ghazali ni boleh, kalau orang kata kat dia, engkau ni dah boleh buat mazhab yang kelima. Maksud kalau mazhab kita ada 4 yang terkenal, dia boleh jadi mazhab yang kelima. Hebatnya Imam Ghazali. Kenapa kau tak buat? Kenapa kau buat? Kau ikut juga Imam Syafi'i. Imam Ghazali ni dia ikut mazhab Syafi'i. Sebab dia nak lebih kepada tasawuf. Dan memang sampai sekarang kita mengamalkan kalau tasawuf Imam Syazili dengan Imam Ghazali, dua je yang muktabar, tasawuf yang muktabar. Jadi dia, kerana dia lebih kepada tasawuf, maka setiap basuh muka, setiap yang kita basuh, dia ada niat, ataupun bukan niat, dia ada doa tersendiri. Boleh ke tak? Boleh. Baik juga, tapi dia tak panggil niat. Yang tu tak panggil niat, itu dia panggil doa. Masa qoma, ya Allah, mulut aku ya cakap mengarut, cakap bukan-bukan, lara apa, ya Allah kau ampunkanlah aku, jadikanlah mulut aku nanti cakap akan datang cakap benda baik-baik aja. Biar macam dalam mulut tu ada belian. Bukan dalam mulut tu ada sampah busuk. Keluar je sakit hati orang. Keluar je kat mulut sakit hati orang. Sekarang mulut bukan kat sini. Kat sini dah jadi mulut dah. Macam ni mulut kat sini. Tekan benda dah ni. Keluar je orang menyampah. Keluar je orang marah. Keluar je. Keluar mulut kat sini. Jadikanlah. Masuk air dari hidung. Ya Allah, aku menafas, tarik udara, oksigenmu ya Allah. Bagilah aku orang yang bersyukur. Masa tu ada terlintas di hati kita. Ketika basuh muka, bila kat muka ada mata, ada apa-apa yang di muka ni. Ya Allah, ketika engkau cantikkan muka, macam mana engkau telah cantikkan wajah aku, kau cantikkanlah atau cahayakanlah wajah aku di akhirat nanti. Dia panggil ghurran muhajjalin. Ketika kita dibangkitkan, muka bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Dia panggil ghurran muhajjalin. Gitu jadikan aku begitu ya Allah. Macam doa. Masa basuh tangan, entah apa tangan aku duk buat benda jahat hari ni ya Allah. Jika gitu, baikkanlah. Macam itulah. Masa sapu kepala, apa? Apa? Nak doa apa? Tanduk orang kan? Dalam tu otak. Entah apa otak aku dah fikir benda salah hari ni ya Allah. Jika ada salah apa, engkau betulkan fikiran aku balik itu. Masa basuh kaki atau sebelum tu telinga, apa yang telinga aku dengar hari ni, dengar Quran 20 minit, dengar lagu dah 3 jam. Ya Allah, kau baikkanlah pendengaran aku akan datang. Begitulah. Ketika sapu ni, apa? Sapu lahir. Imam Ghazali ada sapu ni. Ya Allah, kau lepaskanlah aku daripada belenggu akhirat nanti. Kerana di akhirat nanti ada orang kena belenggu, dia kena rantai letak atas kat leher ni, kena tarik dengan malaikat. Ya Allah, ramai-ramai macam bukan hamba abdi tu kan. Macam nak kena seksa tu. Ya Allah, kau lepaskan belenggu di akhirat. Belenggu di akhirat. Belenggu tadi itulah. Ketika basuh kaki aku entah melangkah tempat mana. Melangkah masjid ada sekali, melangkah tempat-tempat yang lain banyak kali, tempat-tempat yang lara. Bukan tempat haram pun, tapi tempat yang lara lah. Maka lepas pada ni, kau maafkanlah, dan kau lepas pada ni, bagilah aku pergi tempat-tempat baik aja. Dan setiap kali doa dekat semua anggota tadi, ada satu lagi doa, iaitu kita minta, ya Allah,
apabila di akhirat nanti, bila mereka bercakap, kau bagilah mereka bercakap yang baik-baik. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lalu kita baca surah Yasin. Pada hari itu nanti hari kiamat, mulut tak bercakap. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim, tangan yang bercakap, semua yang bercakap. Mulut tak bercakap. Waktu tu mulut tak bercakap dah. Maka kau bagi dia cakap akhirat. Boleh, itu yang terbaik. Cuma kita tak dan nak buat gitu. Tak dan lah. Laju-laju nak panjang ni. Tak dan. Kalau macam tu saya rasa 10 minit nak kot ambil wuduk. Ada ambil wuduk 10 minit. Kecut je. Kalau boleh buat, itu yang terbaik. Dia masuk fiqh dengan tasawuf sekali. Mantap lah. Ibadah kita fiqh untuk sah. Tapi kalau kita masuk fiqh dengan tasawuf, memang mantap. Tambah satu lagi, tauhid, akidahnya, fiqhnya, tasawuf dalam sembahyang kita. Allah, wali boleh buat gitu, wali. Kita kadang-kadang terjadi bila Allah bagi kelebihan sikit, kali ni sembahyang lain macam lah. Iman dia meningkat, khusyuk dia lain macam, dari segi rukun-rukun semua ada dalam kepala. Kali tu jadi, betul tak jadi lah. Kadang-kadang Allah bagi. Jadi para awliya Allah 24 jam dia gitu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sikit pasal tu. Kemudian itu dia tak panggil doa, dia tak panggil niat, dia panggil doa. Ini niat lintaskan dekat hati. Di dalam masalah berkumur atau menyedut air ke hidung, di dalam masalah berkumur atau menyedut air ke hidung ini, jika terkena basuh sekali sebahagian daripada muka, seperti dua bibir mulutnya, padahal masa itu ada niat wuduk, niscaya memadailah niatnya. Ketika basuh tangan, niat wuduk, lepas pada tu tak ada niat dah, kosong aja, koma, masuk air dalam hidung, basuh air kat muka, tak ada niat dah, tak sah, dia sebut awal-awal tadi. Tapi dalam masalah koma dan masuk air ke dalam hidung, dia tengok dulu. Ketika basuh tangan, tak ada niat apa-apa, tak dapat pahala. Dapat pahala membersihkan tangan, memang dapat pahala. Kita nak makan basuh tangan pun dapat pahala. Pahala wuduk tak dapat, sebab tak ada niat. Contoh, ketika dia komo, dia ada niat. Niat dia niat wuduk. Dia ketika dia komo, niat wuduk. Dia komo. Bila dia komo niat wuduk, adakah memadai? Dia kata kat sini, di dalam masalah kumur dan menyedut air atau masuk air dalam hidung, masa tu dia niat wuduk. Jika terkena, air tadi terkena basuh sekali sebahagian daripada muka, masa nak komo, mesti air tu ada kena mana-mana sikit-sikit, 2-3 titik. Takkan betul-betul masuk ke mulut. Komo pakai straw ke apa? Macam tu. Mana bila komo macam tu, dia akan kena ada air. Bila masuk air dalam hidung, memang ada kena air kat mana-mana, tepat yang muka. Okay? Dan ketika itu ada niat wuduk. Padahal masa itu ada niat wuduk, niscaya memadai niatnya. Oh, sah. Sedangkan kita tahu niat ketika wuduk, niat dia mesti air kena kat muka. Bukan ketika basuh tangan, bukan ketika masuk air dalam hidung, bukan ketika komo. Tapi oleh kerana masa dia komo atau masuk air dalam hidung tu, air ada terkena setitik, 2 titik kat mana-mana, maka dengan masa tu ada niat wuduk, maka sah wuduk dia. Sebab dikira tu lah. Sebab tu kita sebut, bila kita niat, bukan mestinya air kena ke muka, setitik pun. Saya tak tahu, ingat saya dah bagi contoh ke sebelum ni belum. Kalau kita nak ambil wuduk, kita niat, kita ambil air sikit je, sikit, setitik je. Kita boleh tak? Niat wuduk, kena je air tu, niat wuduk. Dah jadi dah, niat tu dah jadi. Muka belum jadi lagi, baru jadi sikit je. Maka di sini, jatuh air, itu hilang. Maka di sini terangkat dah kecil. Yang ni belum. Ini kena ambil air lain. Tapi niat tu dah memadai, nak basuh kedua, tak ada niat dah, tak boleh niat dah. Sebab niat bukan mestinya air tengah banyak, tak semestinya, setitik pun. Jadi sebenarnya bagi orang yang susah sangat nak masuk niat tu kan, duduk depan kolah, tengok dia termenung, dia tengok kolah. Cik, macam payah nak masuk niat. Allah, aku selam. Dia tak faham niat apa, dia pakai susah sangat nak masuk niat. Termenung. Kadang-kadang imam dah takbir dah, dia termenung lagi, tak masuk niat. Dia salah faham kot masuk niat tu apa benda. Macam mana nak lintas tak tahu. Salah faham tu, confirm salah faham. Sebab dalam mazhab Syafi'i, para ulama yang bermazhab Syafi'i kata orang yang nak susah nak masuk niat ni adalah khabal fil aqli atau jahlun fid din. Antara dua je. Yang susah nak masuk niat sembahyang, takbir banyak kali, niat wudu, niat mandi wajib, payah belaka nak masuk niat. Khabal fil aqli, lemah akal. Ataupun jahlun fid din, ataupun jahil agama. Dua je.
Was-was. Kenapa jadi was-was tu? Sedangkan was-was cara menyelesaikannya dengan hukum fiqh. Was-was selesaikan bukan kita layan. Allah basuh muka, Allah tak masuk basuh lagi. Allah tak masuk basuh lagi. Takbir lagi, takbir. Bukan cara gitu nak settle. Settlekan was-was dengan hukum fiqh. Fiqh kata apa? Dia pergi layan. Itu jadi was-was tu. Tengok je lama, payah nak. Sepatutnya ambil air sikit aja. Tak payah duk pegang basuh muka sampai kecut tangan-tangan. Tak perlu, ambil air sikit je, standby. Masuk ni, gitu dah. Sudah. Lepas tu basuh muka. Kata payah sangat nak masuk ni Saya tak ada pun begitu. Setitik pun dah boleh. Jadi ketika dia ada niat, dia komok atau dia masuk air dalam hidung, mesti ada kena beberapa tempat-tempat muka. Ketika itu, maka memadai. Uduk dia, niat tu memadai. Okay? Tapi dia kata apa tau? Dan pahala sunat berkumur atau menyedut air ke hidung tidak dapat. Tu. Sedangkan masuk air dalam mulut dapat pahala, masuk air dalam hidung dapat pahala, basuh tangan dapat pahala. Oleh kerana tak ada niat, tak dapat pahala. Okey. Dan dia pula bukan niat. Okey, kalau nak dapat pahala dia kena niat lah. Niat apa? Dia boleh niat yang pertama, ini adalah sunat wuduk. Masuk tangan. Masuk komor, ini adalah sunat wuduk, niatkan kat hati. Masuk air dalam hidung, ini adalah sunat wuduk, baru dapat pahala. Dapat dua pahala lah, membersihkan hidung, membersihkan mulut, dan dapat pahala sunat wuduk. Ataupun dia niat uduk tu dah niat dah masa basuh tangan, tapi kena niat niat basuh uduk, masuk air dalam mulut, uduk, masuk air dalam uduk, masa basuh muka, uduk. Okey, stop kat situ. Itu yang terbaik. Dia kata kalau tak buat tu, macam mana? Masuk air dalam mulut, dia niat uduk. Dia komor. Maka uduk ketika air kena sikit, uduknya dah niat uduk sah, tetapi tidak dapat pahala sunat berkomor atau menyedut air ke hidung. Saya rasa ramai orang buat yang inilah, yang tak dapat pahala. Dan pahala sunat berkumur atau menyedut air ke hidung tidak dapat. Tu. Tak dapat lah. Ramai ini. Habis tu dapat apa? Dapat membersihkan hidung dan membersihkan mulut. Jadilah dapat pahala tu. Korang dapat juga kak. Tapi pahala sunat uduk tak dapat. Cerita detail sungguh kak. Lepas tu nak ambil uduk, pandai basuh je lah. Dia cerita betul. Nak dapat pahala nak apa ni? Tetapi, sambung banyak tetapi tu. Tetapi tentang mengulangi basuh semula bahagian itu ada huraiannya. Dia detail. Padahal kita kan tahu ketika komor air terkena kat mana-mana, masa tu ada niat wuduk tu dah sempurna dah, maka basuh je lah kali kedua, kali ketiga muka tadi, 3 kali muka tadi. Tapi dia nak bagi tahu secara detail, walaupun dia kata mungkin orang tak buat benda ni, dia nak cerita detail lagi. Ketika basuh, ketika komor dia niat wuduk, ketika masuk air dalam hidung dia niat wuduk. Sedangkan niat wuduk ketika air kena muka, tapi ketika komor dia niat wuduk. Kebetulan ada air yang kena, yang tak masuk mulut, kena kat tepi-tepi ni, maka dah sah dah niat wuduk tadi, sah dah. Tapi kena basuh lagi, tapi niat tu dah sah dah. Lepas tu nak basuh tak perlu niat dah. Dia kata gitu. Soalannya dia nak bagi tahu, bila basuh air komor, katalah masa komor air mengalir kat sini, maksudnya kawasan dagu ni semua kena air, maka niat wuduk dah sah. Kalau tak niat pun tak apa dah, dan tak dapat pahala komor, dia kata. Okey, soalannya, yang ini yang kena air kat bawah ni kena basuh balik ke tak? Wajib basuh balik ke tak? Tu kata. Kalau kita lah buat gitu, bila kita komor ada niat wuduk dan air kena kat sini, maka niat wuduk dah sah, walaupun tak dapat pahala, tak apalah. Masa basuh muka, kita akan basuh muka semua, basuh sini balik. Takkan basuh muka tahan. Letak kapas. Yang ni tak, sebab tadi dah kena air. Tak ada orang buat gitu. Dia akan basuh kali kedua sebab yang ni tak kena lagi. Nanti kat dagu dia kena air juga. Kenapa dia nak cerita? Nanti saya tahu kenapa. Saya bagi tahu kenapa dia cerita juga. Sedangkan kita kata tak payah cerita lah. Kita nak beramal, tunggu mati je ni. Tak boleh. Dia kena cerita juga. Ilmu. Jadi soalannya, bila dia komor, air kena dekat dagu ni semua dah kena. Ketika komor tadi, pahala komor tak dapat, pahala bersihkan mulut dapat, dan niat wuduk sah. Ketika ada niat wuduk sah. Soalannya, kena basuh balik tak kat sini? Kena basuh balik. Bukan. Tengok dulu tu. Dilihat. Qasad, jika dia ada huraiannya, tengok dulu. Jika qasad tu maksud lah, ataupun qasad tu qaf sad dal tambah mim kat depan, dia panggil maksud. Jadi bahasa Melayu lah tu, atau bahasa Melayu kita niat lah, ingat tu niat lah. Jika dia komor tadi, yang air kena tadi, dia niat apa? Basuh muka sahaja, tidak wajib ulang lagi. Pelik pula. Nak komor
tapi niat basuh muka. Macam mana? Dia bagi tahu, kita baca je. Masa koma tu, sahaja aku ambil wuduk, sekarang ni nak basuh muka. Bukan nak koma. Tapi koma. Dia kata gitu, baca je lah. Masa dia koma tu, dia niat wuduk dan niat basuh muka. Tapi dia koma. Maka, yang kat bawah ni, tak perlu ulang. Tak perlu basuh balik. Sebab dah terangkat. Okey. Tak perlu ulang sebab dah terangkat. Kalau ulang pun ulang lah. Tak berdosa, tapi tak perlu ulang. Yang ni. Yang bawah yang kena tadi. Sebab dia dah memang niat basuh muka. B. Jika dia qasad, dia berniat, ni apa ni? Ni sunat, ni qoma. Ini bukan basuh muka. Ini bukan wuduk. Ini bukan wuduk yang wajib yang basuh muka tadi. Ini sunat qoma. Sunat wuduk. Masa dia qoma, niat sunat wuduk. Satu. Ataupun qasad sunat qoma. Tadi sunat qoma sahaja. Sunat qoma serta basuh muka. Ni buat apa ni? Nak ambil wuduk, basuh muka, sambil-sambil nak qoma. Dua niat. Okey, dia tak jawab lagi, baru gantung dua perkara. Atau mutlak. Mutlak ni saya kata itlak tadi tu. Apa benda? Tak ada fikir apa, kosong. Tak niat apa, kosong macam tu aja. Itu ramai orang ni, masa basuh tangan, masa qoma, kosong kepala dia. Tak ada niat apa-apa. Itlak ataupun mutlak dia panggil. Tidak qasad sunat dan tidak qasad basuh muka. Hukumnya wajib diulang basuh bahagian itu. Tu saya kata, dah memang nak basuh muka, dan kita basuh juga. Dia nak cerita juga. Tak kira dia kata. Jadi ketika qoma, dia niat apa? Niat qoma sahaja, sunat qoma. Lepas tu air kena sini. Niat dia memadai. Pahala qoma tak dapat. Lepas tu perlu basuh balik. Wajib basuh balik. Sebab nama je niat tu sah. Niat sah, tapi ini tak terkira, tak terangkat. Ya? Yang kena air ketika qoma. Ataupun dia qasad sunat qoma, ni sunat qoma serta dengan basuh muka sekali. Kena sikit. Sama juga. Niat sah, pahala qoma tak dapat, pahala bersih mulut je dapat. Lepas tu yang kat bawah ni kena basuh balik walaupun kena air dah. Atau mutlak, ataupun masa qoma tu tak niat apa-apa, kosong aja. Tu ramai orang. Kena air kat sini dengan jika dia ada niat wuduk sahaja. Niat wuduk sahaja. Maka sama juga. Wajib basuh yang kat bawah ni. Kata Allah, payah cerita. Nak kenapa para ulama dia cerita juga. Yang pertama, nama kitab ni Idaman Penuntut. Idaman Penuntut. Bila sebut penuntut, dia panggil muta'allim. Tu penuntut. Dia ada mustami'an. Mustami'an ni mendengar. Nabi ada sebut dalam hadis dia, kun aliman, jadikanlah kamu orang yang mengajar. Kalau tak boleh, au muta'alliman, atau belajar. Penuntut. Belajar tu penuntut. Au mustami'an. Kalau tak boleh jadi orang pelajar, penuntut, mustami'an, jadi orang dengar. Au muhibban. Kalau tak boleh juga jadi orang mendengar, jadikan orang yang suka kepada orang mengajar, suka kepada orang belajar, suka kepada orang mendengar. Nombor 4 tadi, muhibban. Wala takunil khamis. Jangan jadi golongan kelima. Fatahlik, kamu akan celaka. Golongan kelima apa? Ada orang mengajar dia tak puas hati. Dah lah dia tak mau dengar. Orang datang belajar, dia risau untuk orang tu. Engkau ni belajar pagi, petang, siang, malam, kejap. Ada tapakuh, pidin lah, ada kuliah subuh, ada kuliah maghrib, siang, malam. Buat apa? Lepas tu sekarang ni duduk dengan aku pun duduk dengar kuliah online lagi. Buat apa kau? Dia risau. Tak payah, jom kita pergi makan. Jom kita. Tak payah. Dia risau orang belajar. Masalah orang ni. Dia orang yang kelima. Fatahlik, celaka orang ni. Atau binasa orang ni. Dah lah dia tak mengajar. Dia tak belajar. Dia tak mendengar. Orang datang belajar. Dia risau, dia tak suka pula. Dia nak cancel lah pula tu. Pelik ni. Jadi bila muta'alliman, kenapa Nabi bezakan muta'alliman dengan mustami'an? Muta'alliman ni belajar, penuntut. Mustami'an ni mendengar. Sedangkan dua-dua tu sama lah. Mendengar tu belajar lah. Tak, martabat dia berbeza. Dari segi pahala pun berbeza. Muta'alliman pahala dia katalah besar ni, kata-kata besar. Mustami'an kecil sikit. Bezanya apa? Beza muta'alliman ada detail macam ni. Kadang-kadang perkara yang tak jadi pun, tapi cerita juga untuk dapat ilmu kaedah. Mustami'an tak? Mustami'an aku dengar, tak ada catatan, tak ada apa, dengar untuk beramal. Kalau lekat, kalau tak lekat sudah. Itu mustami'an. Itu martabat dia bawah daripada penuntut. Tapi baik jugalah. Baik juga, bukan kata tak baik. Jadi kita tengoklah kita punya standard kita apa. Yang Nabi sebut 5 tu, kita duduk dalam mana? Duduk dalam aliman, terbaik.
Duduk dalam muta'aliman, oh baik juga. Duduk dalam mustami'an pun baik juga. Daripada duduk dengar lagu-lagu, baik dengan duduk kuliah, bagi juga. Cuma martabatnya berbeza. Martabat beza. Jadi kalau mustami'an, kita kata-kata macam mana? Kalau mustami'an, untuk mendengar, kita kata cumalah kita ni banyakkan berwuduk, biar hidup kita ni sentiasa ada wuduk. Dia kita cerita gitu je. Sentiasa ada wuduk, batal pergi ambil wuduk, batal pergi ambil wuduk, batal pergi, supaya malaikat suka, malaikat rahmat suka dekat dengan kita. Dia tak ada cerita tentang rukun wuduk, tak ada. Cuma pesan-pesan untuk nak dengar. Tapi kalau muta'alliman, dia lain. Kadang-kadang tak payah cerita lah. Kenapa cerita juga? Kerana ilmu, kerana kaedah. Malah memahami satu-satu kaedah hukum lebih besar pahala daripada 1000 rakaat solat sunat. Faham satu hukum? Oh gitu Selama ni kita duduk kosong kepala, koma-koma gitu aja. Rupanya ada gini. Faham dah? Faham dah. Kalau orang kata orang duduk semayang, kat luar semayang sunat, baru berapa rakaat agak-agak? Baru berapa? Kita berapa dah? Setengah jam. Oi, 35 minit dah. 35 minit. Berapa rakaat dapat? Kalau semayang tarawih, setengah jam berapa rakaat? 8, 10. 8. Itu semayang kira lambat juga. Kita laju sikit. Mungkin boleh 10 kot, 12. Baru 12 rakaat. Kita duduk sini, oh faham. Dah lebih 1000 rakaat. Lebih, bukan 1000. Lebih 1000 rakaat. Solat sunat lah. Solat fardu tak boleh challenge lah. Solat fardu wajib. Tapi, betul tak ramai daripada antara kita yang suka ibadah? Mengaji dia malas sebab kena fikir. Tapi kalau ibadah cukup suka. Bukan kata jangan buat. Tak, dari segi fadilat. Faham satu-satu masalah, lebih-lebih bab tauhid. Oh, itu lagi beribu-ribu lagi. Bab Tuhan. Bab yang menurunkan ibadah itu. Oh, lagilah. Ini bab yang Tuhan yang sama, yang suruh. Bila suruh, dia berkaitan dengan fiqh ni lah. Maka dia okeylah juga, banyaklah juga. Lebih daripada 1000 rakaat. Pahala tu. Jadi, kalau kita bulan Ramadan pun, kalau buat 20 sekali pun, baru 600 rakaat sebulan. Tak, dia 23, ada tambah lagi kan. Katalah baru 700 lah, kita mudah-mudah kata 700 rakaat bulan Ramadan tu. Itu pun ya ke buat 20? 8 lagi. Berapa je dapat? Tiba-tiba dengan belajar satu ilmu dapat lebih untuk fadilat. Sebab tu para ulama tulis juga. Lafaz niat, sikit yang terakhir ni. Lafaz niat wuduk dalam bahasa Arab nawaitul wuduk minimum. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, sahaja aku mengambil air sembahyang. Ataupun sahaja aku ambil wuduk. Boleh juga sahaja aku ambil sembahyang. Niat yang lintas dekat hati tu. Nak sebutkan mulut pun boleh. Sebab sunat. Sunat sebutkan mulut. Tu yang ada dia tulis kat bawah tu. Kita baca dulu lah. Atau boleh juga niat macam ni. Nawaitu fardal wuduk. Boleh juga. Artinya sahaja aku mengerjakan fardu air semayang. Fardu wuduk lah. Tambah fardu aja. Boleh juga. Atau nawaitu taharata anil hadath. Sahaja aku bersuci daripada hadath. Boleh juga. Atau nawaitu rafa'al hadasil asghar. Artinya sahaja aku mengangkat hadas kecil. Boleh juga. Itu niat dari segi sebutan. Tapi dia tulis yang kecil kat bawah, nota kaki tu. Wajib wuduk serentak dengan bukan nombor dua. Berlafaz dengan niat itu tidak wajib. Yang kata nawaitu sahaja aku tu tak wajib, sunat. Sama ada pada wuduk atau mengangkat hadas besar, nawaitu raf'al hadasil asghar, nawaitu raf'al hadasil akbar, usalli fardhu subhi. Yang itu semua tak wajib. Yang sebut kat mulut tu tak wajib. Atau pada sembahyang atau sebagainya, apa-apalah. Malahan melafaz itu adalah untuk menolong niat dalam hati sahaja. Yang wajibnya ialah niat itu sendiri. Niat yang wajib. Tapi kita kadang-kadang macam nak niat, sebut ajalah kat mulut. Sebutlah, aku nak berwuduk, aku nak sembahyang. Bunyi pelik juga, aku nak sembahyang zuhur, aku nak sembahyang subuh. Orang sebelah dengar macam-macam apa ni. Aku pun nak sembahyang juga, tak sibuk lah nak sebut aku nak sembahyang. Tukar aku bahasa Arab sikit, bunyi sedap sikit. Usalli. Tak ada orang nak komplain. Dia bahasa Melayu pun boleh masa sebelum sembahyang tu. Sahaja aku, boleh sebut. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai mengikut imam
kerana Allah Ta'ala gitu kan. Menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Allah. Boleh gitu. Tapi kalau kita cakap bahasa Melayu, orang sebelah dia macam tak macam benda aku nak sembahyang, mu seorang sembahyang, aku nak sembahyang kau. Tak payah kita tahulah. Kan? Jadi kita kata usalli, tak berapa nak rasa sangat, tapi maksud sama je. Yang sebut kat mulut tu bukannya apa. Bila kita sebut kat mulut, dia akan membantu hati, itu je. Sebab niat ni dia macam echo, gema yang dalam gua tu kan, yang bila kita jerit dalam gua, woi, betul akan bunyi apa? Woi, makin slow. Begitulah hati kita. Bila kita sebut dekat mulut, hati kita akan bergema lebih kurang beberapa saat. Bergema. Jadi kalau aku nak sembahyang, Allahu Akbar, dia datang kat hati, gema, aku sembahyang. Dia membantu. Aku nak ambil wuduk, dekat hati, aku nak ambil wuduk. Jadi sebut kat mulut, nawaitul wuduk, dengan maksud, dengan faham, aku nak ambil wuduk. Dekat hati kita, aku nak ambil wuduk. Masa kena tu, nak ambil wuduk, ada kat situ. Tu je. Tapi kalau tanpa sebut nawaitu, tanpa sebut usalli, boleh masuk niat, tak payahlah nak usalli nawaitu. Ni bagi membantu. Dia kata situ, bagi membantu hati. Habis. Habislah kat situ, cukup lah. Masuk kita kedua, membasuh muka. Kadang-kadang muka pun kita kata Allah, basuh muka pun takkan tak reti basuh muka. Saya pergi kuliah muslimat, saya ngajar kuliah muslimat. Mula-mula tu kalau masuk bab ni, saya tanya terus je, selama ni ambil wuduk saiban selit ke saiban basuh sekali? Saiban orang perempuan kan panjang, dia tak kerat, dia tak macam laki kejap-kejap berapa bulan dah serabut dah ni, rasa nak cukup, nak apa, nak mesin lah. Orang perempuan tak, dia simpan je lah. Baru 15-20 tahun jadi sejengkal lah dia, sebab dia payah nak panjang saiban ni. Dia tak macam rambut kejap-kejap panjang, ni payah. Lepas 15-20 tahun, 30 tahun tak pernah cukur, tak pernah potong, dia akan jadi panjang mau sejengkal juga dia. Dia pun masa nak ambil wuduk selit lah selah singa. Ramai kata selit lah selah singa, sekarang nak macam mana dia ganggu. Dia kata tak sah wuduk tu, wajib basuh saiban sekali. Rupa-rupanya selama ni belajar wuduk, bila masuk bab membasuh muka pun dia tak tahu apa. Bila sebut basuh muka, termasuk juga ni dia panggil muka. Ke ni kepala ni kat tepi ni, kan muka, maka wajib basuh. Tapi itulah, tak tahulah, dah sudah nak buat macam mana tahu. Mana nak tahu, tak mengaji awal-awal. Jadi kita sambung bab membasuh muka akan datang lagi 2 hari sebelum puasa. Lagi 2 hari sebelum puasa kita sambung. Kita tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan salatullah subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati